Okay, kalau tak saya nak start dah. Sebab pukul 10 sharp nanti cikgu nak stop. Ataupun tengok macam mana. Dah penat kita stop. Okay. Okay, yang ni confirm akan keluar. Angka bererti senang sahaja kalau you tengok kat sini. 1, 2, 3. Dia nak 3 kan? 1, 2, 3. Buat line. Okay. Tengok belah sini. 7. Kalau dia lebih daripada 5. Tambah 1 kat sini. Tambah 1 dekat yang ketiga. Okay, and what happen? Yang belakang ni, kita akan tukar jadi kosong. So, dia jadi macam ni 5, 4, 1. Okay, yang belakang ada 2 digit, letak kosong. Easy? So, jawapan dia lah D. Okay, simple. Now, go to the next question. Yang ni dah habis. Tengok, senang je. So, free mark lah. Okay, as usual, ada soalan. Index pula. Asas nombor. Okay, asas nombor, number base. So, number base here is 9. Okay, when you want to plus, guys, calculator tak ada calculator guna asas 9. So, cannot. So, what you have to do is, you have to just tambah macam yang saya selalu letak kat TikTok tu. Tambah macam yang saya selalu kata tu. Baru je hari tu saya buat. 9. Tambah macam ni. 3 tambah 6, 9. Tapi tak boleh sebab 9 ni, dia mesti 9 is the number yang kamu tak boleh sentuh. So, 9 tak boleh. Kalau tak boleh 9, kamu kena buat apa? Kamu kena tolak 9. Okay, maksudnya jawapan kat sini mesti kurang dari 9. Cannot be 9, okay? So, kalau asas 9, dia tak boleh 9. Kalau asas 7, tak boleh 7. Okay, so kalau 9 kita tolak 9, kita dapat kosong. Bila dah tolak sekali, kamu kena tambah 1 kat sini. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 4, 12. So, kita letak dulu. Tak apa, kita letak 12. 12 ni besarnya. Lagi besar daripada 9. Tak boleh. Tolak lagi 9. So, kita akan dapat apa kat sini? Kita dapat 3. Lepas dah tolak tu dapat 3 kan? Dah. Tolak sekali, tambah 1. 1 tambah 5, 6 tambah 2, 8. 8 boleh. Boleh sebab kurang dari 9. Boleh. So, jawapan dia adalah apa? 830 asas 9. Ni, confirm keluar lah macam ni. Soalan yang macam ni ada nanti. Jangan lupa. Okay, dah settle. Now, I'm going to continue to the next one. Okay. Number 3. Again, kat sini. Sekarang, problem dekat sini, apa yang you kena buat? Okay, kamu perlu cari nilai M. Okay, tapi tak tahulah kan yang ni. So, yang ni ada. So, 1001 asas 5. You kena tukar jadi asas 10 dulu tau. Apa-apa yang nak tukar dari 5 ke 8 ke 5 ke 9 ke 7 ke 4. Semua kena tukar pada asas 10 dulu. Ingat, ni. Asas 10. Kena tukar dulu. Lepas itu, macam mana nak tukar jadi asas 10? Kamu buat macam ni. Ni, line. Buat line. Macam tu. Lepas tu ni asas 5 kan? So, letak 5, 0. 5, 1, 5, 2, 5, 3. And then apa you buat? You ambil semua ni, kamu darab. So, 1 darab 5 kuasa 3. Nampak? Tambah. Take the next one. 0 darab 5 kuasa 2. Alamak, pensel saya. Okey, tambah 0 darab dengan 5 kuasa 1. And tambah 1 darab 5 kuasa 0. Okey. Now, you akan dapat satu jawapan. Bila you dah tekan semua, you should get 126 asas 10. Okey, 126 asas 10. Dapat? Semua dapat tak? Tengah kira tak dengan saya? Tengah kira kan? Okey, so yang ni asas 10. Korang kena tahu. Nak cari kepada asas 8 ni, cikgu nak cari kepada asas 8. Korang jangan buat calculation yang teruk-teruk. Korang ada calculator. You have calculator here. So, calculator you tekan yang on ni. Tekan mode sampai dapat base. Nampak tak base? Sebab ini number base. So, you tekan 3. Okay, korang nampak kat sini ialah huruf apa ni? Huruf apa ni? Oh, huruf O. Okay. O tu adalah untuk asas 8 Tak apa, cikgu tukar dulu. Sekarang, korang nak asas 10. Asas 10 ada kat sini. Mana dia? Asas 10. DEC ni. DEC. Nampak DEC? DEC decimal tu. Tekan.
Ternampak dia dah tukar jadi D. Sekarang tekan 126. Tekan sekarang 126. Nampak? Korang kena log in ya. Log in tu maksud dia tekan equals. Tekan equals. Tekan equals dulu. Lepas tu baru tekan asas 8. Asas 8. Tekan OCT. Nampak OCT? Oh, CT. Tekan. Dapat jawapan dah. 176. You got it? 176. Easy. So, tulis. 176. Korang, 176 kat sini jawapan dia apa? M dia. Ini 1. Yang ni 7. So, jawapan dia 7. Settle. Okay, easy one lah. Lepas tu nanti kita buat susah-susah. In a while. Okay, kita buat yang ni. Ready? Okay, ready kita buat yang nombor 4. Okay, soalan ini mesti ada juga dalam korang punya polygon kertas 1 mesti keluar. Okay, so dekat sini what I'm going to do is, I nak korang kalau boleh hafal lah something. Hexagon bermaksud this part. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Okay, kalau you tengok kan. Kalau saya lukis hexagon. Dia kata sekata. Sekata means regular. Regular means semua sama tau. Korang kena hafal dah kalau boleh Kalau dia hexagon, dekat dalam ni ialah 120. Macam mana saya tahu? Semua ni kalau you hafal, kena guna formula lah kalau you tak hafal. Okay, formula dia macam ni. Dia dah bagi dalam formula page kat depan. Kamu ambil yang N tu ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, letak 6, tolak 2, darab 180. You akan dapat 720 untuk semua. Untuk semua. Tapi cikgu nak satu je. So, kita bahagi dengan 6. So, dapatlah 120. Faham? Okay, so dah dapat 120 tau. So, semua ni 120 tau. Okay, now fokus kat sini. Yang kawasan yang saya tengah conteng-conteng ni is the hexagon. So, yang ini adalah 120. Semua okay? Ni 120 lah, 120. Okay. Now, dekat sini korang kena tahu something. Sekata bermaksud ni sama tak? Sama kan? Semua ni kan sama. So, kalau korang nampak, lah, yang ni dengan ni kan sama. Ini segitiga apa ni? Segitiga sama kaki. Isosceles triangle sama kaki. Kalau yang ni 120, saya nak cari dua yang kecil ni macam mana? Saya nak cari dua kecil ni macam mana? Korang kena tahu. Segitiga all together. Hafal dah lah sekarang kalau siapa yang tak hafal ni. Segitiga semua 180. Saya tolak dengan 120 sebab saya tak nak ni. So, saya dapat baki 60. Sekarang, saya nak satu ni tau. Sebab dua ni 60. Kalau saya nak satu, you bahagi 2. 60 bagi 2 dapat 30. So, dapatlah 30. Dapat sini pun 30. Faham? Okay, kalau dah faham, kita tulis. Yang ini 30. Kat sini pun 30. Okay? Okay, dah settle. Now, then we have the next one. Ini pun sama lah cikgu. Ini pun kan segitiga dia. Sama kaki juga. Korang bagi tahu saya. Yang ni kat sini berapa? Yang ni kan sama kaki juga. Sama macam atas. So, yang ni berapa yang saya tengah lorikan ni? Berapa tu? 30. Very good. 30 juga. 30 juga nampak? 30, 30. Okay, now. Apa yang korang belajar dengan saya kat sini? 120, 120, 120, 120. Is this 120 also? Yes, 120, yes. Semua ni 120 korang. Sebab dia hexagon. So, here is 120. Macam mana nak cari yang warna yang saya tengah lorikan ni? Cikgu guna pen sekarang. Macam mana nak cari yang ni? Bahagian sini. So, you ambil 120. Total kan sini 120. So, you ambil 120. Tolak dengan 30, tolak dengan 30. Dapat jawapan dah. Dapat jawapan berapa? Dapat 60. Okay, good. So, dah dapat dah X 60. Okay, X 60. And kita nak cari Y pula. Okay, Y ni dia sedikit pening sikit lah. Okay, tapi saya nak korang tengok Y dia. Cikgu ada highlighter tak? Okay, tak ada. Tak tahu mana pergi. Okay, I nak korang fokus kepada Y ni Tengok Y ni Okay, sebelum tu, cikgu nak tanya dulu. Yang kat sini korang tahu tak berapa? Yang warna biru ni. Yang saya tengah highlighting warna biru ni, gelap-gelap. Ini adalah dekat dalam apa? Hexagon.
hexagon. Satu ni tadi berapa? Tadi korang dah belajar dengan saya kat tepi ni. 120. So this is 120. Tadi yang kat atas ni 30. Saya nak yang warna biru ni macam mana? Yang warna biru ni. So you ambil 120 tolak 30. Dapatlah 90. Oh, so kat sini ialah 90. Yang warna biru ni 90. Korang nampak? 90 ni warna biru 90 Okay, sekarang macam pening kan? Okay, tak apa. Kita keluarkan. Nampak dia nak Y kan? Y Saya akan lukis tau. Tengok. Sini. Straight. Go up. And then go up. And then line. Okay, yang saya lukis ni. P, Q, V, S. Oh, cikgu terlupa satu. Alamak, salah. Sorry. Okay, kita lukis lagi. Sorry tersilap lukis. Ni ada. Oh, boleh lah. I letak sini je lah. Sorry, this are not S I have to letak here S. Okay, letak sini and letak sini. Okay, macam ni kan? Bentuk ni kan? Okay, yang ni T T Okay, tapi saya tak nak korang tengok ni tau. Cikgu nak korang tengok yang bahagian sini sahaja. Semua pen tak ada ink. Siapa nak sponsor saya? Pen ni semua pen tak ada ink. Okay, so yang ni ialah bentuk apa? Korang bagi tahu saya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tengok ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. This is what? Pentagon. Pentagon berapa korang? Pentagon berapa? Semua kat dalam pentagon ni. Macam yang saya lukis ni. Okay. Semua kat dalam ni kalau tambah dapat berapa? Kena buat formula ni balik kan? 5 tolak 2 darab 180. You akan dapat 540. Okay. So semua kat sini kita dah dapat tau. Tengok. Yang P kat sini 120. Nampak? 120. Yang kat sini pun sama 120. Ini pun 120. Yang kat belah sini pun 120. Nampak? Okay, ada kat sini. Q ni macam mana? Q, tengok kat atas ni. Q ni 120 tambah 40. So total kat sini 120 tambah 40 dapat berapa? 160. So saya nak jawapan V ni. V ni ialah Y ni. Y. Berapa saya kena buat? Saya kena ambil 540 tolak 120 tolak 160 tolak lagi 120 tolak lagi 120. Bagi jawapan. Siapa yang ada kalkulator sekarang bagi jawapan Y? Ni dapat Y dah. Siapa dapat Y? Bagilah jawapan. Ada mana? Kena tolak semua sudut sebab ni semua 540. Semua ni 540. Saya nak Y je. So tolak ni, tolak. Dapat berapa? Dapat 20. Okay, good. Thank you very much. Dapat 20. Dapatlah kat sini. Dah dapat dah. So Y ialah 20. So jawapan korang total tambahkan 60 tambah 20 80. Jawapan B. Okay, settle? Okay, kalau settle kita pergi to the next question. Okay, sekarang cikgu rasa nak pergi a little bit difficult, boleh tak? Bukan difficult lah, something different a bit. Okay. You like this? Okay, now I'm going to show you one way to do this question. Number 6 here. Kalau korang ada kertas, korang boleh keluarkan. I mean this kertas yang suruh korang print dalam IG story. Okay. So kat sini adalah putaran. Okay, nampak putaran? Okay, putaran ni. First, you tengok dulu yang soalan. This one first. Okay, look at the question. Can you see the question? N ialah image. So, N ialah image. Image. Yang ini apa? Object. Ini object, ini image. Korang cuba imagine lah sebab dalam exam kan. Kalau dalam exam, korang tak boleh nak macam potong-potong. Okay, contohlah cikgu nak buat ni lah. Kejap
Okay, sometimes nak explain pada student, kita kena buat macam ni. Saya kena potong supaya korang faham. Yang peliknya, saya punya scissors ada, pen tak ada ink. Masa ni lah pen tak ada ink kan. Okay, try to check the pen got ink or not. Oh, ada pula. Gila. Okay, now yang ni. Nak tengok ni. Okay, sekarang I nak tanya. How does this going to rotate to I? Adakah dia pusing ke bawah? Dapat ke? Tak dapat. Okay, salah. So, tak boleh ke bawah. So, you kena pusing ke mana? Bawah tak boleh. So, kita pusing atas. Pusing atas. Dapat tak? Dapat. Dapat. So, you guys, dalam paper 2 tu, korang dah dapat 1 markah tau. Kalau paper 2 diorang tanya, korang dah dapat 1 markah. Korang dah dapat untuk arah apa ni? Ikut arah jam kan? Arah jam tu macam ni. 12, 3, 6, 9. Nampak arah jam? Dia ikut arah jam. Okay, so dah tahu. Okay, settle. Ikut arah jam. Dah settle. Sekarang nak cari pusat dia. Penting nak cari pusat. Okay, macam mana nak saya explain macam mana nak cari pusat dia. Tengok. Dah tahu dia arah jam. Ikut arah jam. Saya tulis ni ya. Ikut arah jam. Clockwise. Okay, ikut arah jam. Want to find pusat now? Okay, listen up. I hope that you can follow. Pilih satu titik yang sama. Sama. Okay. Buat huruf L. Okay, buat huruf L macam ni. Okay, buat huruf L. Okay, ada yang akan tanya, cikgu kenapa tak boleh buat L ke atas? Sebab kalau you buat L ke atas, akan berlanggar dengan this arrow. Tak boleh. You cannot hit this arrow. You cannot be near to the arrow. You must be further away from the arrow. So, your L must be this side. You cannot do here. Sebab dia akan terkena ke arrow ni. Okay, now. Dah buat L kan? Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kotak. Sekarang ambil 10 kotak. Always bahagi 2. Selalu kalau you buat cara ni, bahagi 2. Bahagi 2 dapat berapa? Dapat 5 kan? Okay, now. Kira tau, 5 kotak. Dari mana? Mana-mana kamu suka. Kamu suka ni, pilih sahaja. Contoh saya pilih yang ni. Kira 5 kotak. Kira berapa kotak? 5. Kira 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tepat dekat sini. So, ini jawapan dia. Inilah pusat dia. Okay, now there's a problem kat sini some of you. Okay, remember first, this is the pusat. Nanti saya explain one more thing. Kat sini pusat dulu. Kita selesaikan yang ni dulu. Okay, so dah tahu pusat dia kat mana kat sini kan? Okay, dah settle Okay, kalau dah settle saya nak padam ni. Sebab, sorry, bergoyang pula my meja. Kena upgrade dah saya punya ni. Okay, dah settle. Sekarang soalan kata nak apa? Nak coordinate image bagi R. Putaran yang sama korang. Dia nak putaran apa? Putaran ikut arah jam 90 darjah ikut pusat. So it's actually what? 90 darjah clockwise. Pada pusat, in your paper 2 you tulis macam ni, okay? 90 degree ikut arah jam clockwise. Pada pusat dia koordinat kena tengok. Negatif 2, negatif 2, negatif 2. You letak this is for paper 2 kalau dia tanya. Huraikan. So, you have to know how to answer. This one 3 markah huraian Okay. So this one 3 markah. Okay. So, dah settle now. Kita tengok kat sini. What you have to do? See. Ambil pusat. Dari R kan. Dia nak buat ke pusat. I tunjuk korang cara yang senang Tengok Okay, buat line. Buat line. Dah buat line ke tak? Okay, dah buat line. Lepas tu, cikgu nak korang guna ruler. Guna ruler tau. Korang nak tahu some secret tak? Ruler korang sebenarnya 90 darjah tau. Nampak tak? 90 degree kan? Yang ni dia kata nak 90 degree juga. Dan ikut arah jam tu maksudnya dia akan ke bawah sini. Ikut arah jam dia ke bawah. Bukan sini bukan sini. So dia akan ke sini. Okay, kalau ke situ, saya akan guna ruler saya. Untuk buat 90 darjah. Tengok. Daripada sini.
Okay, daripada sini, saya akan pergi buat 190 darjah daripada garisan yang saya lukis R ke pusat. And I will draw the line. 90 degree, make sure dia 90 darjah. Make sure dia 90 darjah. Nampak? 90 darjah kan? Buat line. Buat line. Buat line je panjang. Wow, guna ruler je. Okay, now. Nak tengok satu secret lagi. Ambil kamu punya pembaris. Kira daripada R kepada pusat ni berapa dia punya point. R tu pusat. 4.8. 4.8. Okay, 0 sampai 4.8. Buat ke sini pula. Ikut sama jarak. 4.8. Sini. 4.8. Ni lah. Point kat sini. This one. 4.8 ni. Ni. Sama. This is R prime. I got it. 90 degree clockwise. What's the coordinate untuk ni? 2, -4. Jawapan 2, -4. Okay, so I hope that korang boleh faham ni. Are you okay tak? Cikgu tak check pun chat tu. Wow, korang 3.2k. Thank you so much for joining. I hope korang ada bermanfaat hari ni. Okay, nah tengok lagi apa soalan yang kita nak buat. Okay, kejap. Cikgu nak buat this word called congruent. Mana congruent ni? Ni. Sebab topik ni kan, mungkin keluar dalam kertas satu, congruent. Padahal congruent ni apa benda? Anybody know or not what is congruent? What is the meaning of congruent? What is the meaning of congruent? Anybody want to tell me dalam chat ke atau komen ke? Okay, kalau tak tahu, I bagi tahulah. Maksud dia twins. Sebiji. Seiras. Dia twins. So korang, gini. Bagi tahulah saya jawapan dia. Yang mana seiras dan sebiji dengan P? Siapa ada kat sini ada 3. Yang ni ada 2. Yang mana? Yang mana ada 3 dan 2? Jawapan. Jawapan B. Ada 3, ada 2. Settle. Okay, settle ni soalan dia senang. Okay, soalan senang. Okay, now kejap. Okay, yang ni pula. Soalan nombor 8. Kalau siapa ada kertas dia, nombor 8. Okay, now the next one, there's another word yang tak ada keluar langsung dalam SPM dulu. Sebab syllabus dia tak ada tesselasi. Korang nampak tak? Tessellation is actually what? What is tesselasi? Apa benda ni? Ini adalah objek yang sama. Macam you tahu tak, bila kita buat mozaik kat dinding, kan kalau you letak satu jubin ni kan sama-sama. So diorang bergabung, semua benda yang sama bergabung. Sama macam yang kat sini, semua bergabung benda sama. This is called tesselasi lah. Okay, first thing kamu tengok dulu tau. Satu bulatan berapa? Sudut dia, satu bulatan sudut dia berapa? Sudut 360. Nampak tak? 360. Okay. Kalau saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya nak 1 ni, macam mana nak dapat? How to get this one little one? You divide 6, right? So you get answer 60. So everybody know this is 60, 60, 60, 60, 60, and 60. Now, I'm not going to go all, but I am going to do something again. Saya nak melukis lagi. Kejap Sebab kalau tak, nanti korang tak faham ni. Okay, saya lukis, lepas tu saya gunting. Kejap. Nak tengok saya gunting. Okay, jom kita gunting. Okay, dah settle. Inilah cara yang cepat untuk kita nak faham kan. Menggunting, melukis. Mana dia tak boleh nak naik. Okay. This one here. Okay, now everybody tengok I nak korang fokus kepada jawapan terus lah. Kita tak payah buat semua. Kita fokus. Jawapan dia B. Okay. Jawapan dia B. Kenapa B? Jom kita tengok. Kenapa B? Why is it B? T-O-U. Where is T-O-U? T-O-U. Okay. So maksud dia is this one.
TOU. Image bagi SOT. Image bagi SOT tu yang ni. SOT. This one lah. This one. Okay. Now, I letak macam ni tau. Tengok korang. Sekarang saya nak buat putaran. Putaran 60 darjah. Betul tak dia putar 60 darjah? Dari sini tengok. Semua orang tengok. Saya nak putar tau. So dari sini dia nak pusing ke sini. Lagi sekali. Sini nak putar ke sini. Betul kan? 60. Betul kan? Betul lah 60. Cikgu betul dia pergi 60 tadi. Okey betul. Tapi problem dia, saya putar macam mana? Dari sini ke bawah. Ini arah apa ni korang? Arah apa? Arah apa tu? Clockwise. It is clockwise. This is 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock. Arah dia ikut macam ni. Is it ikut arah jam tak? Arah jam kan? Tapi kenapa kat sini kata lawan jam? So, ini tidak benar. So, jawapan dia B. Faham tak? Okay, that is the answer. Okay, dah settle. Okay, let's go to the next one. Apa dia yang saya nak fokus untuk malam ni? Jom kita check dulu kejap. Ini. Alamak, nampak tak korang? Ke blur dah? Alamak, kenapa blur-blur? It looks blur on my screen. Is it blur? Oh, it's okay, but sekarang dah okay ke? Korang dah nampak dah? Okay, siapa yang nak tengok yang tadi punya Kejap tadi punya soalan yang mana? Yang ni ke? Selanda yang ni ke? Jawapan dia bukan lawan arah jam ikut arah jam. Okay. Okay, now kita pergi to the next one. Yang ni kabur ke sekarang tak? Kabur ke tak? Bagi tahu saya kabur tak? Dah okay dah. Okay, good. Yang ni saya nak korang guna kalkulator. Ambil keluar kalkulator, you boleh kira dengan saya. Okay, ambil kalkulator, kira dengan saya. Okay, yang ni adalah form 4 punya bab 1 kuadratik. Mesti ada keluar dalam exam korang. Okay, confirm. Bukan agak-agak, memang akan keluar fungsi kuadratik. Either paper 1 ada, paper 2 pun ada. Okay, now you tengok kat sini. First, kamu kena tahu apa maksud dekat sini dulu. The C dia. C dia adalah pintasan Y. It's called the Y-intercept. The pintasan Y, okay? So now, can you see that this one, dia senyum. Bila dia senyum, dia akan terkena dekat Y dia tau. Ini Y dia, ni paksi Y. Korang jangan terkejut. Apa benda ni? FX ni. FX tu sebenarnya Y. Sama. Sama. Okay? So now what you do? FX, here is Y. Dia terkena dekat mana? Negatif 12. Negatif 12. So, saya akan tulis kat sini. Saya akan tulis kat sini. X kuasa 2. Tolak 4X. Tolak 12. Sebab kat sini dah tukar jadi tolak 12. All okay? Now, you have to find the X. 2X kat sini ni. Ini dengan kat sini. Nak cari ni, you know what is this or not? This is called the punca-punca. Ini panggil punca-punca. In English, we call it roots. So, the X is called punca-punca. So, dalam korang punya maths kertas 2, kalau dia tanya punca-punca, cara dia macam ni. Dah dapat persamaan. Tekan calculator. Okay? Oh, korang, tadi kita tekan number bases kan? Sekarang nak tekan 2 tambah 2 tak boleh tau. Boleh lagi. Macam ni. Dia macam nanti dia akan jadi macam pelik sikit. Syntax error. Okay, so apa yang korang kena buat? Korang kena clear. Tekan mode, tekan 1 balik. Mode, tekan 1. Dia dah clear dah. Reset balik. Kalau tak boleh juga, korang buat ni. Shift, mode, all. 3, reset. Okay. Now, kuadratik, fokus. Kuadratik, tekan mode. Sampai dapat EQN. EQN nombor 1. Tekan 1. Tekan arrow ke kanan. Ni arrow ke kanan. Bukan ni Bukan ni. Kita kena ke kanan. Tekan dia punya arrow ke kanan.
Dan tekan degree 2 kerana dia X kuasa 2. Tekan degree 2. A dia kat mana? A dia adalah kat depan. This is A. 1. Sama dengan. Log in. Sama dengan. B ialah negatif 4. So letak negatif 4 sama dengan. C adalah negatif 12. Letak negatif 12 sama dengan. Dapat jawapan dah? Dapat jawapan dah korang. Dapat 6. Okay, cikgu tulis dulu 6 lagi 1 letak equals. 6 dengan negatif 2, nampak? 6 dengan negatif 2. Okay, settle. So, kita tulis dulu. X equals to 6 dan X equals to negatif 2, nampak? Okay, tengok ni. Sekarang, 6 dengan negatif 2 dah dapat ni. Ni. Dah dapat jawapan dah. Jawapan dia A. Jawapan dia A, nampak? Negatif 2, 6 dah dapat. Okay. Untuk kertas 2, kalau korang tengah buat kan, kertas 2 kuadratik, you have to remember, ada satu markah akan diberi untuk bahagian atas dia. Kamu kena letak equals 0 everyone. Letak equals 0. Mestilah letak equals 0 untuk kertas 2 punya quadratic question. And daripada jawapan korang yang macam X sama dengan 6, yang 6 ni positif. Pindah dengan kawan X ni, dia akan jadi apa? X tolak 6. Sebab positif kalau pindah jadi tolak. Pindah dapat tolak Ambil ni, tulis kat sini. Nah, yang ni pula. So, kita dapat X sama dengan negatif 2. Pindah ke kawan dia, dapat apa? X tambah 2. Letak kat sini. Ini dapat satu markah in your exam. This one satu markah in kertas 2, satu markah kertas 2. Okay, this is for paper 2. If they ask you, you must do this. Faktorkan. This one must faktorkan. Okay. Now, we go to the next question. I want to try to do a different question. Kejap. Cikgu nak buat. Oh, ini. Jom kita buat ini. Semua okey tak? Saya pun tak kata hi to you all dah sebab cikgu tengah mengajar je. All okay, right? Quite easy, right? Okay. Now, I'm going to explain on number 16. This is a famous question that can come out in your exam. Okay? Number 16. Kalau korang tengok number 16. Okay, so number 16 dia nak apa? Dia nak the degree of vertex. Dia nak degree of vertex. Apa maksud vertex tu? Siapa tahu? What's the meaning of vertex? Anybody can tell me what's vertex? Vertex means bucu. Bucu tu maksud dia titik dia. Tak payah bucu-bucu, letak titik. Dia nak titik-titik dia. So, titik ada 1, 2, 3, 4 kat sini kan? Okay, anak korang hafal something tau. Kalau ada bucu, ada line, maksud dia ada 1. Kalau dia bucu, ada gelong. This is called loop. Loop is called gelong. Loop in English. Yang ni ada 2 degree. Darjah. D for darjah. D adalah untuk darjah. Degree. Okay? So, ingat satu line, 1. Kalau satu gelong, 2. So, now you ikut je. Tengok. Okay, kita start dari N dulu. N. 1, 2. So, kat sini ada 2. M. Gelong ada 2. Darjah. 1, 1. 1, 1. I tulis macam ni dulu, boleh? Okay, 1, 1. Now, the next one. L ini ada gelong juga. Ada gelong sini dan sini. So, sini ada 2. Dan cikgu, yang ni pula yang K ni. K ni pun ada gelong juga. So, yang K ni pun 2. So, total berapa korang? Kalau you nampak saya punya paper ni. Saya lupa. Sorry. Saya lupa lagi. L kat sini ada lagi 1. L kat sini ada lagi 1. Okay, saya tulis lagi Okay, tengok. 2. Sini ada 1, 1, 1, 1. Yang ni ada line dia 1. Yang ni line dia 1. Yang kat sini ada 2 keluar. Okay, 2 keluar. Yang ni gelong ada 2. Dan yang ni pun gelong ada 2. Total kan? Siapa dapat total? Dia dapat A, B, C, D. 1, 2. Okay, saya tulislah. 2 tambah 2 tambah 1 tambah 1 kat sini. Tambah 2 kat bawah. Tambah 1, 1. Tambah 2.
Bagi jawapan betul-betul. Dapat C 12. Okay, C 12. Okay, now we go to the soalan panjang. Jom. Soalan panjang ni orang tak suka kan. Kalau saya tengok soalan panjang pun nak muntah. Tapi tak apalah. SPM pun sekali je kan. Okay. Syakina membeli X buah cenderamata di sebuah kedai dengan harga 29. Sebuah untuk rakan-rakannya semasa lawatan ke Sandakan Sabah. Okay, first kali, fahamkan yang ni dulu. Okay, what is the meaning of this? 29, it's for cenderamata. Okay, contohlah, ini cenderamata dia. Ini cenderamata. Satu ni RM29. Faham story dia? Okay, sekarang dia nak beli entah berapa dia nak beli. Dia nak beli how many? How many she wants to buy the souvenirs? X, I don't know. Adakah 3? Adakah 4? Adakah 5? Tak tahulah. Berapa? Tak tahu. Dia kata X. So, saya nak tanya sekarang. Kalau satu ni 29. Yang ni pun 29. Yang ni pun 29. Yang ni 29. 29. Sampai ke X. Berapa jumlah semua ni? Okay, ada yang tak faham lagi? Jom saya tunjukkan korang. Satu nasi lemak RM2. Satu nasi lemak RM2. Kalau saya ada 5, korang buat apa? Total. Kalau saya ada 5, total berapa? Kamu buat apa? 2 darab 5 lah kan? Darab kan? Darab. So, kat sini, korang kena buat apa? Darab. So, maka 29 darab X tu 29X. Okay, 29X. So, maksud dia beli 29X buah cenderamata. Okay. Continue. Dia membayar menggunakan 3 keping kertas RM100. Korang, kalau saya kata 3 keping kertas 100... Maksud dia 100 ada berapa ratus ni? 300 kan? 300. Okay, 300. So, maksud dia kan? Dia ada RM300 tau. Dia ada RM300. Dia nak beli 29 buah cenderamata. Dia nak beli banyak cenderamata. Dia ada RM300. Dan soalan dia kata apa? Menerima baki. Bermaksud, Syakina ada guna ke semua 300 ke dia tak guna semua? Dia ada baki tau. Dia ada baki. Dia dapat baki balik. Adakah dia guna sampai 300? Ataupun kurang daripada 300? Kurang kan? So, kurang daripada. Boleh ke saya letak equals? Boleh letak equals ke? You tahu tak maksud equals? Equals tu bermaksud dia guna RM300 tepat. Adakah dia guna RM300 tepat? Tak. Sebab ada baki. So, kamu tak boleh guna macam ini. Salah. So, kamu kena guna apa? Kurang sahaja. 300. So, jawapan X adalah, yang ni darab pindah sebelah. 300 bahagi 29. Dapat jawapan C. Good job. Siapa yang dapat jawapan tu? Hebat. Okay, now kita pergi to the next one. Kita pergi to the next question. Tengok apa yang saya nak buat. Okay, yang ni. Nombor 18 pula. Nombor 18. Okay, let's see. All okay dah? Kalau okay bagi love. Semua orang okay tak? Okay, thank you very much for listening still. Okay, kita dah 3.40. Okay, 9.40 dah. Okay, this one. Okay, korang kena tahu something Untuk ketaksamaan, paper 1 boleh keluar, paper 2 pun boleh keluar. Okay, so bab ini pun penting. Sometimes dia akan suruh korang lukis tau. Dia punya garisan untuk kertas 2, paper 2. Dia suruh kamu lukis. Kena tahu lukis. Kena tahu lorek. Okay, untuk paper 1 ni, kamu tengok. Selain daripada Y kurang daripada X tambah 5, maksud dia yang ni. So, dia kata tak nak ni. Dia tak nak ni. Okay, tak nak ni. Okay. Y lebih besar 1. Y lebih besar 1 kat sini. Tak nak juga. Dia tak nak yang ni juga. So, dia nak garisan yang mana? Garisan yang ini tak nak. Garisan ini dia tak nak. Garisan yang ini pun dia tak nak. So, garisan yang mana dia nak? Is it a dash line or dotted line or a solid line? Kalau solid line, korang kena guna equals dan equals. Faham?
Kena guna equals dengan equals. Korang tengok ni. Tengok garisan yang saya lukis ini, adakah dia solid? Solid. Kalau solid, jawapan yang mana dah salah? Sebab kena ada equals. So yang ni dah salah, terus pangkah. Yang ni dah salah, terus pangkah. Nak pakai hentam pun tahu yang mana nak pakai hentam, okay? Jangan simply je. Kena tengok dulu. Okay, mungkin ni solid line. So yang ni A dengan B dah memang salah. Okay, so jawapan dia B atau C. So C atau D. Now, kita nak tengok. Okay, saya lukis keluar tak tengok? Garisan ni. Garisan ni. Lorekan dia ke atas ke kat bawah? Kat atas ke kat bawah? Bagi tahu saya lah. Boleh letak dalam komen tu, saya tengah tengok. Atas ke bawah dia lorek? Cikgu, macam mana nak saya nak tahu ni atas ke bawah? Korang tengok, ini macam tangga. You know tangga? Tangga nak naik atas. Ada orang sedang nak naik atas. So, ini atas lah kan? Dia tengah lorekan atas. Atas bermaksud lebih besar ke lebih kecil? Yang mana? Kalau atas. Lebih besar ke lebih kecil? Lebih besar lah, bukan ni. So, jawapan dia yang mana korang rasa? Kalau nak pakai hentam pun tahu yang mana. Ke atas dia lorek, lebih besar dan ada sama dengan sebab solid line. So, jawapan dia adalah C terus. Okay, adalah C terus. Nampak? Okay, settle. Yang ni. Okay, dah. Kejap, cikgu nak buat lagi the next one. Okay. Yang ni. Sorry, nampak tak? Okay, let's look at this one. I don't know, TikTok ni ada save saya punya live ke tak ada tau. So, kalau boleh korang jangan pergi mana-mana dulu. Sebab saya nak discuss lagi. Okay. Now, we look at this one. Okay, sekarang kita nak cari apa. Yang ni panjang sikit kalau kita nak explain. Tapi dengarlah, follow after me, okay? Now, first thing, saya nak bagi tahu korang. Kalau dia bagi bentuk macam ni, dia bagi kamu garisan, dia kata dia garis lurus. Ini garis lurus, straight line. It will have in your paper 1 and paper 2. Ada paper 1, paper 2. Mesti ada kaitan dengan benda ni tau. Sure got something to do with y equals mx plus c one. Always got like that one. Garis lurus, y equals mx plus c. Famous tak benda ni? Famous kan? Okay, famous. Korang tengok. Y dia alone tau, seorang. Alone. Yang ni, kenapa banyak gila benda? Tengok. 3x tolak 2y sama dengan 18. Cikgu nak yang y alone, seorang. Macam mana? Pindahkan yang ni ke sebelah. So, dia akan jadi negatif. Sebab ni positif. Pindah sebelah jadi negatif 3x tambah 18. Nampak tak? Nah, nak cari y kan? Y yang negatif 2 ni kan? Yang ni darab. Darab bukan tolak 2 tau. Dia darab. Kalau darab, pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Korang bahagi. Jangan salah. Kena bahagi belakang juga. Jangan salah. Kena bahagi belakang juga. Macam ni. Boleh? Yang ni negatif, sorry. Ada negatif. Letak negatif. Okay. Dia pindah jadi bahagi. Bahagi dua-dua. Sebab adil. Always remember, maths must always be fair. Kena adil. So, dah settle. Sekarang kita settlekan dia jadi y sama dengan potong-potong dapat 3 per 2x. Yang ni positif, negatif, negatif. Potong-potong dapat 9. Okay, dah settle yang ni. Yang ni cantik. Okay, yang ni cantik. Okay, so dah Sebab yang ni saya nak ajar paper 2 selalu keluar benda you kena tukar jadi y sama dengan mx plus c. Okay, so ini m, yang ni c dia. Okay, sekarang dia nak cari huruf P. Dia nak cari huruf P kan? Okay, kena tahu tengok ni. Huruf yang ni pelik sikit. Tengok. Koordinat. Koordinat. Selalunya koordinat dia x, y kan? Koordinat. Yang ni kenapa ni? Apa ni? 2P tolak 1. Maksudnya this is x. This is y. Bermaksud x dia adalah 2P tolak 1. Maksud dia y dia adalah negatif 1. Faham kan? Okay, kalau dah faham, boleh tak kita masukkan ke dalam? Okay. Sorry I wanted to make sure you all know how to do this one for your paper 2, you know. So that you learn together. Okay. If not, you can actually masukkan terus pun boleh. Tapi cikgu nak ajar korang step by step.
So that paper 2 you must know how to make the y alone. Okay, now masukkan x kat dalam, y kat dalam, boleh? Okay, letak y negative 1 sama dengan 3/2. X dia adalah 2p tolak 1 tolak 9. Now kita darabkan dalam. Okay, kalau you susah nak darab dalam sebenarnya just darab macam ni sahaja. Okay, 3/2 boleh potong dapat 3p. 3/2 darab negatif 1, negatif 3/2 tolak 9. Can ah? Okay, now what I'm going to do is, boleh tak saya pindah je semua, nanti korang kirakan untuk saya? Okay, yang ni saya kekal 3p ya. So, yang ni negatif, positif 3/2. Yang ni negatif, pindah sebelah, positif 9. Dapat jawapan kat sini? Tekan-tekan calculator, do you get like 9 1/2? You get right? Sama dengan 3p. Soalan saya nak cari p je. 3 ni darab, pindah sebelah jadi apa? Bahagi 3. You got calculator what? You can tell me the answer straight away. What's the answer? A, B, C, D. A, B, C, D. Dapat tak this one? You dapat. Okay, some of you akan kata, cikgu, tapi kalkulator saya dapat 31/6. Kalkulator saya dapat 31/6. Korang boleh tak tekan shift ABC? You akan dapat jawapan dia 19/6. Okay? Boleh Okay, now we go to the next one. A few more to go. A few more, lepas tu kita akan habiskan dah. Okay, a few more. Let's see what question yang I nak buat. Okay, yang ni. Cikgu nak make sure korang jangan salah sebab ini semua free mark. Kalau dia tanya, after that we end the live, okay? Okay, untuk 24 ni, dia nak cari mean. You know the mean, right? Mean. Ada formula mean kat depan kan? Mean sama dengan jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Apa benda ni? Ini ialah mean. Okay, so jumlah f ialah kekerapan. Ini f dia. Jumlah x adalah midpoint. Titik tengah. Titik tengah, okay? X ni titik tengah. X ni titik tengah. Korang, mana titik tengah dia? Dia tak bagi tau. So, korang kena cari sendiri. So, contoh macam yang ni kan. Macam mana nak dapat titik tengah dia? So, titik tengah, you just have to tambah. Tambah ni, bahagi 2. Tambah 2 ni, bahagi 2. Okay, saya tunjukkan. Nampak ni? Dia tadi kita buat yang equation kuadratik tu. Sekarang kita kena clear dulu tau. Okay, now ambil 1. Tambah dengan 1.9. Bahagi 2. Bahagi 2. Dapat 1.45. Boleh? 1.45. So, saya tulis 1.45. Nak cari titik tengah yang kedua. Buat benda sama. 2 tambah 2.9. Sama dengan bahagi 2. 2.45. Okey, 2.45. Lepas tu korang tak perlu guna kalkulator dah. Sebab dia ada pattern. Ada corak dia. Cuba tengok. 1.45. 2.45. Lepas tu 3.45. 4.45. 5.45. You dah dapat dah. Okay, now. Apa yang kita kena buat? Dalam formula kata apa? Formula kata F dengan X mesti darab tau. So, you ambil ni, darab. Darab. So, I tulis tau. 1.45 darab 2. Tambah, ambil ni dengan yang kedua ni, darab pula. 2.45 darab 5. Boleh Okay, dan you tambah lagi 2 ni. Siapa yang tengah ada kalkulator tu, boleh tekan sekarang. Sebab korang dah tahu kan. Tekan-tekan. Lepas tu tengok dapat jawapan dengan saya sama tak. Tambah lagi dengan yang bawah ni juga. Saya tulis kat bawah ni ke? Tak muat dah. 5.45 times 5. Okay. Nah, tengok. Lepas itu, jangan lupa dia nak jumlah kekerapan, frekuensi per. Tak payah nak tengok sini pun boleh. You nak tambah-tambah sini pun boleh. Dapat 31. Ataupun boleh tengok kat atas ni. 31.
Ini senang. Tapi senang tolak markah sebab salah kira nanti. Apa jawapan A, B, C, D? Anybody who got it? Anybody who is calculating? What do you get? A, B, C, D. Okay. Oh, some of you got A already. Thank you very much. Answer is A. Okay, now we look at the 25 question here. Okay, remember variance sisihan piawai mesti ada punya dalam korang punya exam nanti. So, please tahu macam mana nak buat. Untuk paper 1, usually data dia dalam macam tingkatan 4 punya. Dia tak akan letak dalam jadual. Okay, now first, how to find the mean? Cikgu, mean tu kena guna ni ke? Frekuensi darab X bahagi F ke macam tadi? Tak. Yang ini dalam bentuk jadual. Is tabulated. Data yang terkumpul. Yang ini form 4 punya. Tidak terkumpul, tak ada jadual. Tak ada jadual. So, mean kat sini, apa korang buat? Tambah je semua. Tambah. Bahagi dengan, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagi dengan 6, dapat jawapan mean. Senang sahaja. Tambah semua, bahagi 6 nombor, sama dengan jawapan mean. Purata dia. Okay, sekarang apa yang kamu kena buat? Yang ni pindah atas je. 4 darab 6, 24. So, you get, okay, can we count this 2 plus 1, 3, 3 plus 5, 8, 8 plus 4, 12, 12 plus 9, 21. You get 21? Yes, 21. 21 plus P equals 6 times 4. 6 darab 4, 24. Jawapan P adalah pindah sebelah. 24 tolak 21. Jawapan P adalah 3. Okay? Jawapan P ada 3. Okay. Mana jawapan dia, cikgu? Tak ada jawapan lagi. Kenapa? Sebab dia nak apa? Dia nak variance. Everybody dia nak variance. You know how to find variance or not? Okay, I show you Dia punya jawapan dia sekarang 2, P 3, 1, 5, 4, 9. Kamu ambil semua ni, kamu kuasa 2 kan. Ni semua kuasa 2 kan dan tambah. Tambah and all kuasa 2 Bahagi dengan berapa tadi, ada berapa kat sini? Ada 6. 6 nombor. Then formula dia ada tolak dengan mean. Tolak dengan mean. Guys, ni nak cari variance, okay? Tolak dengan mean. Tadi mean ni berapa dalam soalan? 4, tapi jangan lupa letak kuasa 2. So, you guna kalkulator kamu, kira bahagi 6, lepas tu tolak dengan 16. Dapat tak A, B, C or D? Which is your answer? Who got the answer? A, B, C or D? Okay, thank you. Korang dah dapat B. Lagi laju dari saya. Okay, just say dalam soalan dia kata nak ni. Sisihan piawai. Ataupun standard deviation. Apa korang kena buat? You need to ambil jawapan dia. Punca kuasa 2 kan. Dan you akan dapat jawapan sisihan piawai. Okay, some of you ask me, teacher, kenapa you kuasa 2 lepas tu ni? Formula. Formula ada bagi kat depan formula page tu. Kat depan ada formula page. Okay, formula page. Korang boleh tak ambil snap screenshot untuk hari ni? Wah, bestnya dapat 5.2k. Lepas tu hantar kat saya kat dalam DM IG. Siapa yang follow cikgu kat IG. Thank you very much. Okay, sekarang kita dah habis kat sini. Sekejap, ada lagi. Korang masih boleh go on ke? Ke dah penat dah? Dah boleh go on ke dah penat? Oops, jatuh benda. Mana ni yang saya nak buat? Okay, kejap Alright. I got few more yang I nak buat nanti. Tengok 40 soalan mana nak habis. Okay, now. You want to do hard question? You want to try this one? Okay, we do a hard question, okay? Okay, we try this one. Okay, so I letak sini. Ni sebenarnya adalah in form 2 tau. Form 2. First, kamu nampak soalan dia. Dia kata kelajuan, jam, purata laju. Okay, kena tahu formula. Formula kalau nak purata laju ataupun laju, dia nak laju adalah sama dengan jarak bahagi masa.
Okay, jarak bagi masa. Macam mana saya tahu? Dekat depan formula page pun ada ya. Sebenarnya cikgu hafal macam ni. Cikgu hafal macam ni ya. Jess love me. Jess is jarak, L for laju, M for masa. So kalau contoh cikgu nak cari jarak, contohlah cikgu nak cari jarak, apa you akan buat dengan laju dan masa? Laju dan masa bersebelahan. Laju dan masa bersebelahan, so you darab. Laju darab masa. Ini formula dia. Okay, formula dia. Okay, tengok soalan sekarang. Dah tahu formula dia? Okay, soalan sekarang kita lukis sebab dia macam panjang. Okay. Ramli seorang sukarela memandu kereta dari rumahnya. So every time you tak faham dalam exam, kita lukis. Macam saya pun selalu lukis kalau saya tak faham soalan. Pergi ke pusat vaksinasi. So dia akan pergi ke satu pusat vaksinasi. Okay. Nah tengok. Bertolak dari rumahnya pada jam 6.30 pagi. So 6.30 pagi sudah bertolak. Dan dia akan memandu kereta 85 km per jam dan dia akan sampai pusat vaksinasi 7.15 pagi, 7:15 in the morning. Now, kirakan untuk saya sekarang 6.30 sampai 7.15 berapa minit tu? Tengok jam pun tahu kan? 6.30 sampai 7.15 berapa masa dia? 45 minit. Very, very good. 45 minit. Okay. Saya stop sini dulu tau. Okay, ni story dia kan? Tengok semua. Tengok semua. Yang ini ialah laju. Laju. Ini ialah masa. Formula dia adalah apa? Just love me. Just love me. Yang mana yang hilang? Ada laju, ada masa. Apa yang tak ada? Dari rumah ke pusat vaksinasi. Ada laju, ada masa. Apa yang tak ada? Just love me. Ada laju, ada masa. Siapa yang tak ada? Jarak tak ada. Oh, so first kali saya kena cari jarak dulu. You have to find the distance first. What's the formula for distance? Jarak sama dengan laju darab masa. Okay, tengok betul-betul tau. Jarak sama dengan laju darab masa. Betul kan? So, laju dia 85. Masa dia 45. Terus dapat salah. Wish, dapat salah. Kenapa dapat salah? Siapa boleh bagi tahu saya? Ni apa? Ini minit. Ini apa? Nampak tak? Yang ni jam. Ini minit. Alamak, tak boleh. Ini jam, ini minit. So, minit kena tukar jadi jam. 45 minit kena tukar jadi jam. Macam mana nak tukar jadi jam? Bahagi 60. Ataupun you boleh buat macam ni je. Bahagi 60. Senang. Dah je jam. So, you kira-kira dapat berapa kat sini? You kira-kira. You akan dapat 63.75 km. Macam mana saya tahu km? Sebab dalam sini. KM. Okay, settle? Faham story? Okay, faham. Kalau faham, cikgu nak buat lagi. Okay, tengok tau. Okay, tengok story dia. Okay. Yang kat sini. Okay, ingat tadi kita dapat berapa tadi kita dapat? 63.75. Okay, now continue. Continue story dia. Belum habis story dia lagi. Okay, saya bagi tahu story dia. Dari rumah ke pusat vaksinasi. Laju dia tadi 85 semua kita dah settle kan? Dah settle. Jarak dia 63.75 km. So maksud dia dari rumah ke pusat vaksinasi is 63.75 km. This is the jarak. Nak tanya satu soalan senang. Daripada pusat vaksinasi nak balik ni, jarak dia sama tak? Tell me. From rumah to the center, center to the rumah. Jarak dia sama ke tak sama? Sama lah. Mana ada jarak rumah dia berubah sebab tempat dia sama je. So, jarak dia adalah 63.75 km. Sama. So, after dah sama, korang tengok soalan. Ramli sampai di pusat vaksinasi 7.15 pagi. Okay, so dia sampai 7.15 pagi tadi.
Beliau akan bertugas selama 5 jam. Nampak tak? 5 jam. Maksud dia dari pukul 7.15 dia akan kerja 5 jam. So pukul berapa dia habis kerja? 7 pagi sampai 5 jam. 7 tambah 5 pukul 12, 15 tengah hari. Betul? Habis bekerja. Okey, tengok. Selesai bertugas, beliau bertolak pulang. Bertolak pulang melalui jalan yang sama. So, dia balik. Dia balik. Dan dia sampai pukul berapa? Tengok. Ramli memandu jika beliau sampai ke rumah pukul 1.10 tengah hari. Maksud dia sampai rumah. Sampai rumah 1.10 PM. Korang kirakan sekarang masa 12.15 sampai 1.10. Berapa jam, berapa minit ni? Berapa minit ni? 12.15 sampai 1.10. Berapa minit? Good job. Nak sini ke sini 55 minit. Soalan sekarang nak cari laju. Nampak soalan? Hitungkan laju. Apakah formula laju tadi? Jarak bahagi masa. Fokus kat sini dalam exam, jangan salah Jarak dah ada cikgu, 63.75 senang. Masa dia letak 55 senang. Salah korang, salah. Sebab jawapan dia nak dalam jam. See yourself. It's hour. Jam. What you have to do? Divide 60. Kirakan dapat jawapan dah. A, B, C, D. Jawapan berapa? 69.55, correct? Okay, so dah dapat jawapan dah. Jawapan dia lah B. Okay, jawapan B. Okay, good? Okay, good. Now, kita tengok yang ni. Okay, maybe you give me another 15 minutes. I think I want to do insurance and cukai if I have here. Wait, let me see. Okay, yang ni. Sekarang korang kena try to tengok. Sebab yang ni dia sedikit berbeza daripada soalan-soalan yang pernah keluar dalam exam. Dia kata, laju ialah jarak lawan masa kan? Okay, korang tengok tau. Yang tadi atas ni yang ni form 2 punya tau. Yang bawah ni ialah form 4 punya. Agak-agak sama tengok. Laju, tadi pun laju. So, ada dua soalan yang atas dan bawah. Okay, tengok ni. 18 saat. Mana 18 saat? 10 tak ada. 15 tolak 10, 5 tak boleh. 35 tolak dengan 15. 20 tak boleh pun 18. So, apa problem dia? Problem dia 18 tu kat mana? 18 tu 15, 16, 17, somewhere here lah. Dekat sini lah. Oh, dekat sini cikgu. Dekat sini. Macam mana saya nak tahu dia punya laju kat sini? Okay, kena tahu something. Kalau dia bergerak dekat bahagian sini, mana-mana? Sini. Jawapan laju dia semua sama. If there are anywhere in this line, all same answer. All same answer. So, saya boleh dapatkan jawapan dari mana-mana sini. So, saya ambil lah terus kat sini. Bentuk segitiga macam ni. Bentuk segitiga. Dia kata nak jarak kan? Jarak tu tengok jarak. Jarak tengok atas. Ni lah. Berapa jarak dia? 45. So, letak. 45 per dengan masa. Masa dia berapa kat bawah ni? Jangan ambil 18. Sebab saya ambil semua ni. Berapa jawapan ni? 35 tolak 15. So, dapat 35 tolak 15. So, you kan dapat berapa kat sini? 45 over 20. Jawapan korang? 2.25. 2.25 untuk laju. Ambil tinggi bahagi dengan tapak. Tu je. Kalau 2.25. Sini 2.25. Sini 2.25. Sini pun 2.25. Anywhere here same laju. Sama laju. Laju sama. The speed is constant here. Same. Okay. So, jawapan dia adalah B. Okay. Jom kita head on to the next few ending. Okay. Next few ending. Wait. I have it here. Yes. Okay. We do this then. Okay. Boleh? Nampak? Oh, already 10:06. All okay tak? Haha. I need to show you
Okay, insurance. Yang ni kita consumer pengguna. I mean consumer maths. Okay, nombor 31. Get ready. Minum air. Stretching. Okay, sekarang saya nak bagi tahu korang. Korang nampak this word jumlah bayaran balik? Ada formula dia tahu untuk jumlah bayaran balik kalau dia pinjam duit dari bank. Tak ada duit, dia nak pinjam duit dari bank untuk beli kereta. Okay, jumlah bayaran balik ada formula dia. P tambah PRT. Kalau cikgu tak silap, dia ada bagi dalam formula page kat depan. P tambah PRT. Nanti kita buat apa ni ya? Ini adalah untuk jumlah bayaran balik ya, formula dia. Okay, first, baca soalan. Malik ingin memiliki sebuah kereta yang bernilai RM125,000. Okay, so he wants to buy a car. This amount. Beliau akan membayar bayaran pendahuluan, bermaksud dia akan bayar dulu. Dia guna duit sendiri. Ini menggunakan the sendiri punya duit. He has to pay in advance his own money. 10%. Darab 10%. So, ia akan dapat berapa kat sini? Kita akan dapat RM 12500. Dia bayar sendiri. Guna duit dia. Bayar sendiri guna duit dia. So, tadi kita punya dia punya kereta ialah 125,000. Dia sudah bayar 125,000. So, berapa yang dia perlu pinjam dari bank? Berapa dia perlu pinjam? Sebab yang ni dia bayar sendiri. So, dia nak pinjam berapa? So, dia nak pinjam dari bank, RM. Kira kat sini ya, tolak Dapat 112,500. Dapat tak? Yang ni pinjam bank. You have to loan the bank. You have to ask the bank to give you money. Okay. Bank takkan bagi kamu free. Bank will not give you free money ya. So, bank will ask you to pay. Dia suruh kamu bayar apa? Tengok. Baki yang dibayar secara ansuran selama 7 tahun. Tengok ni. 7 tahun. Can you see 7 tahun? 7 tahun adalah untuk bahagian sini ya. Tahun. 7 tahun. Time taken to pay back. 7 tahun. Kadar faedah sama rata yang dikenakan oleh bank ialah 4%. 4%, you don't write 4. Dekat R adalah untuk kadar. This one. Kadar faedah is the R. R is kadar faedah. So, R, jangan tulis 4 tau. Salah nanti. Dia kata persen. 4%. So, tulis dia 4%. 4%. 4% per 100. Kalau you tak nak tulis macam ni, you tulis 0.04. Faham tak? Okay, now. Berapakah jumlah bayaran balik? Okay, jom kita tengok. Jumlah bayaran balik, formula dia P plus PRT. Principal amount yang dia guna, dia pinjam. Principal amount yang dipinjam. This one. Principal amount yang dipinjam. Ini P dia. So, you dapat 112,500 tambah PRT. So, dapat 112,500 darab R. R adalah apa tadi? Kita tengok atas. 4%. So, dapat 4%. Darab dengan T. T dia 7 tahun. Letak 7 tahun. Bagi jawapan. Kira betul-betul ya. Dalam kalkulator jangan kira salah. Jawapan dia A, B, C or D. What do you get? Very nice. Oh, you get A. Very good. Thank you very much for your answer. Nice. Okay, now we go to the next question already. Okay, you see dia punya standard untuk soalan kan. Dia selalu kalau dia nak tanya pasal pinjaman, dia akan tanya pasal insurance. Nanti dia akan tanya pasal cukai pula. Nampak tak? Okay, so you can at least tahulah soalan apa yang dia nak tanya. Okay, jom kita tengok yang ni pula. Insurance. Okay. Now see this one penting because of deductible and co-insurance. Famous kalau dia nak tanya in your exam SPM esok. First kali kita tengok. Encik Siva. Okay, we talk in English now lah. Encik Siva has medical insurance coverage of an annual limit of 500,000. He underwent heart surgery and the treatment cost 200,000. Wah. So maksudnya dia dah belanja 200,000 tau. Bukan 500
Sekarang lag Kejap sekarang dah okey ke? Lagging? Bukanlah Maxis. Cikgu guna Maxis, bukan DG. DG kat rumah cikgu tak boleh lah. Okay, now okay or cannot? Now okay tak? Ting 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 ting. Okay dah. Sorry sebab hari ni ramai student calling. I ada rasa 90 messages dah sekarang WhatsApp saya. Okay, tak apa. Kita continue. Dah boleh. Okay, clear. So now, kita pinjam 200, bukan pinjam, insurance. Pasal insurance we go back to the question, okay? We go back to the question. Okay. Encik Siva, dia sakit. Dia buat pembedahan jantung. Dan dia guna 200,000 untuk bayar. So sekarang, dia tanya, insurance company tu nak bayar berapa? Adakah dia akan bayar 200,000 untuk dia? Sebab dia dah pergi pembedahan. Dia guna duit dia 200,000 dah tahu untuk bayar. Sekarang insurance kena bagi dia balik duit. That's why we beli insurance. Tapi sekarang insurance dia ada deductible. Deductible tu bermaksud RM500 deductible kena bayar sendiri. Yang ini dia yang kena bayar duit dia sendiri tau. So 200,000 tolak deductible dulu, ingat. First tolak deductible, then you will get 199,500. Again buat pembedahan, harga dia 200,000. Insurance kata, saya tahu kamu dah guna 200,000, tapi you kan ada buat deductible. Deductible tu bermaksud kamu kena bayar dulu sendiri. Saya takkan bagi kamu 500 ni. Ini kamu kena bayar dulu. So you kena tolak dulu. Sebab yang ini Encik Siva kena bayar sendiri. That's the meaning of deductible. Now you have this word called co-insurance. Do you see the word co-insurance? Co-insurance bermaksud, kalau dia kata 80/20, yang ini insurance bayar. Yang 20 ini adalah sendiri bayar. So, sekarang soalan tanya insurance company bond. Maksud dia insurance bayar berapa? Insurance tanggung berapa? So, korang tengok yang mana? Tengok 20 ke tengok 80? Kalau soalan kata yang ditanggung oleh Encik Siva, baru you letak yang 20. Sekarang soalan kata syarikat. Syarikat ambil yang 80 bukan ni So, sekarang ambil 80 ni, 80% darab dengan jumlah yang dia perlu bagi. Ini adalah amount yang insurance akan bayar. 159,600. Jawapan dia C. Boleh faham? Okay. So that is the way. Okay, that's the way. Do you want to do cukai taksiran ke atau tak perlu? Ke korang dah tahu? Cikgu akan tengok lagi. Tak apa. Cikgu guna. I think I want to do this last question. Nak buat ni ke? Okay, nak buat ni last. Kita last two question. And then I need to layan my students sekejap. Encik Amirul memiliki sebuah rumah teres di Kajang. Sewa rumah dianggarkan pada RM1,100 sebulan. Okay, then kadar cukai taksiran yang dikenakan ialah 5%. Ambil ni, 5%. Kena darab dengan rumah dia tau. Rumah sewa dia ialah 1,100 sebulan. 1 month 1,100. Tapi sekarang we talking about cukai taksiran. Cukai taksiran adalah 1 tahun. Guys, cukai taksiran is 1 year, bukan 1 month. So kita kena buat apa? Kalau nak 1 tahun, bukan sebulan. Saya nak setahun. So kena dah darab 12. Okay. Sekarang kita dapat berapa ringgit? Untuk cukai taksiran rumah dia untuk setahun kena bayar 660 setahun. Itu je. Tapi soalan sekarang dia kata, Encik Amirul tu dia nak bayar setengah tahun. Dia tak nak bayar satu kali. Dia nak bayar separuh-separuh. Dia nak bayar 2 kali. So kena buat apa? Bahagi 2. 660 bahagi 2. 330 bayar 1 kali. 330 bayar sekali. Dapat jawapan C. Okay, dapat jawapan C. And the last one for today. I cannot go on further.
because korang kena belajar sendiri juga. Okay. Last one is this This one I think some of you maybe dah lupa. Last one, this one. Okay, last one is this one. Okay, let's see. This is very easy. Very, very easy. Kalau you nampak benda macam ni dalam exam je kan? Korang nampak sign kan? Kamu ambil coordinate Y. Boleh tak? Kalau you nampak cos Y, macam cos lah. Cos X ke cos Y ke tak kisah. Kamu ambil coordinate X. Kalau dia tanya tan pula, kamu ambil koordinat Y bahagi X. Boleh tak? Ini adalah untuk soalan yang macam ni. Ada koordinat-koordinat yang dia bagi ni. Okay, so yang ni X, yang ni Y. Yang ni X, yang ni Y. Tengok soalan pertama. 3 sin X. Okay, 3 sin X. Sin X, tengok X. Tengok ni X. Ni X X. So, maksudnya kamu tengok untuk yang ni. Koordinat mana untuk sin? Tengok. Sin ambil koordinat apa? Koordinat Y. Ambil Y ni. Masukkan je. Okay, masukkan saja. Now. Tolak. Okay, dia kata tolak. 2 cos Y. 2 cos Y. Nampak tak dia kata cos Y? Mana Y dia? Y dia kat sini pula. Sini. Sini, tengok ni. Cos, tengok koordinat X. Tengok X. Masukkan. 2 darab 0.39. Bagi jawapan. A, B, C, D. A, B, C, D. Come on, tell me. Okay, you got B already. Very good. Very good. Okay, so sekarang ni cikgu sebenarnya dah tak akan buat this thing, but maybe I can answer some of